أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير وإفادة والاستفادة ونفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضات وقرب وثواب amin. Alhamdulillah kita akan sambung pada tajuk kita Mahabbatul Liqa'illahi Ta'ala, iaitu pada tajuk yang ke 21 tak silap saya. Al-Wahidul Asyar Al-Wahidul wa Ishrun. Okey, insya-Allah. Jadi tengok kat situ an Abdullah ibn an Ubadata. Baca an Ubadata ibn Samiti. An Ubadata ibn Samiti radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba sesiapa ahabba suka cinta liqa'illah untuk bertemu Allah Ta'ala. Liqa'illah untuk bertemu Allah Ta'ala. Ahabballahu Allah cinta, Allah suka. Liqa'ahu berjumpa dengan dia. Berjumpa dengannya. Berjumpa akan dia. Okey. Nampak beratas kan? Okey. Liqa'ahu berjumpa akan dia. Waman kariha dan barang siapa. Waman kariha dan barang siapa benci, tak suka. Dan barang siapa benci, tak suka. Liqa'illah untuk bertemu Allah Ta'ala. Karihallah Allah benci, Allah tak suka. Liqa'ahu akan bertemu dengannya. Qalat berkata Al-Aisyata akan Aisyah. Au ba'du azwaji ataupun ba'du sebahagian azwaji isteri-isteri Nabi. Azwaji isteri-isteri Nabi. Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami. Lanakrahul mauta. Tak benci akan kematian. Lanakrahu silap. Lanakrahul mauta. Kami benci akan kematian. Inna sesungguhnya kami lanakrahul mauta benci akan kematian. Qala berkata Nabi. Laisa dzaka. Kamu bukan macam tu. Laisa dzaka. Kamu bukan macam tu. Walakinna tetapi al-mu'minun orang beriman itu Iza apabila hadratul mauta sedang sakaratul maut, hadratul mauta sedang sakaratul maut, busyira biridwanillah ditunjukkan biridwanillah dengan keredaan dengan Allah. Dengan keredaan Allah Ta'ala. Wa karamatihi dan kemuliaannya. Falaisa dan bukanlah syai'un sesuatu ahabba ilaihi lebih dia suka. Ahabba ilaihi lebih dia suka mimma daripada apa amamahu apa di depannya. Amamahu apa di depannya. Fa'ahabba maka dia suka. Liqa Allah bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu dan Allah juga suka. Allah suka cinta liqa'ahu bertemu dengannya.
Wa inna adapun al-kafira orang kafir itu iza apabila hudira datangnya sakratul maut, hudira datangnya sakratul maut, busyira dia menunjukkan, busyira ni maksudnya menunjukkan dengan perangai lah busyira menunjukkan, ditunjukkan. Ditunjukkan tu maksudnya diri dia tu sendiri yang menunjukkan secara automatik. Busyira ditunjukkan bi'azabillah, dengan azab Allah Ta'ala. Allah tunjuk dia dengan azab Allah. Wa uqubatihi dan hukumannya. Tak apa, bila kena gini ingat saya dah pernah cerita sebelum, tak apa, nanti saya baca sekali arung dulu, lepas tu baru saya akan cerita. Falaisa syai'un, maka bukanlah syai'un sesuatu akrahu ilahi dia lebih benci mimma daripada apa amamahu apa yang ada depannya. Kariha liqa Allahi, maka dia benci jumpa Allah. Wa karihallah, dan Allah benci wa karihallahu liqa'ahu, terturun tu. Tambah kat sebelah dia tu, karihallahu liqa'ahu. Dapat tak? Dia dah terjatuh ke bawah. Karihallahu liqa'ahu, Allah benci untuk bertemu dengan dia. Maksudnya apa? Ni saya sambung lah. Ni saja nak bagi nampak hadis ni macam mana. Hadis ni cerita tentang apa? Tentang apabila seseorang itu sakratul maut, dalam keadaan sakratul maut, Allah akan nampakkan pada dia apa? Allah nampakkan pada dia tempat dia akan kembali. Iaitu sama ada syurga ataupun neraka lah. Sama ada syurga ataupun neraka. Saya nak ambil masa 3 minit. Siapa nak dengar cerita ni? Okey, terima kasih yang angkat tangan. Ceritanya cerita ni kawan saya cerita. Satu hari dia dia bawa anak murid dia pergi pertandingan silat. Pertandingan silat. Tiba-tiba dia rasa sakit kepala tau. Dia rasa dekat darah ni mengalir ni dekat dia punya tengkuk ni. Rasa mengalir laju. Lepas tu dia rasa, masa dia rasa tu, dia ingat tak ada apa-apa kot, penat kot, dia rasa penat kan. Okey, lepas tu tiba-tiba masa tengah darah mengalir laju tu, tiba-tiba dia entah macam mana dia tak dapat kawal pergerakan dia terus tumbang. Tengah berdiri tu Tok guru silat biasalah cekak dada macam ni buat macam ni dia buat macam ni. Masa tengah berdiri tu, bam, jatuh straight ke belakang, bam. Lepas tu bila tok guru jurulatih silat ni kawan saya tu dia jatuh macam tu, orang ramai ni pertandingan tu berhenti Ustaz. Lepas tu datanglah paramedik, dia dengar je, dia boleh dengar orang cakap, tapi badan dia tak gerak. Masa tu datang paramedik apa semua, yalah, silat mesti paramedik yang power punya kan. Bila silat kategori bahaya datanglah doktornya, memang datang daripada hospital, bukan yang doktor yang MA tu tak. Dia memang doktor. Lepas cek dia, lepas tu terus cek darah apa semua. Dia cakap, cikgu okey. Dia cakap okey, saya okey. Tapi dia boleh cakap tapi dia tak boleh bergerak kan. Lepas tu apa nak jadi cerita, dia kata doktor cek darah, dia kata, Cikgu jangan bergerak, kata dia. Cikgu jangan bergerak. Kalau you bergerak sikit, saudara dekat kepala otak you akan pecah. Doktor India cakap. Kan? Lepas tu dia pun masuklah ambulan. Nak ceritanya, masa dia masuk ambulan tu, apa yang berlaku, dia cerita kat saya. Dia cerita seolah-olah dalam dekat mata dia ni,
berputar-putar, ada apa? Ada macam filem yang berputar-putar kan, berputar kembali kepada masa belakang kan. Kembali pada masa belakang. Cerita pasal ni, dia teringat anak dia besar, isteri dia pun besar kan. Apa semua, apa jadi kat depa masa kalau depa kalau dia tak ada pap macam tu kan. Nak ceritanya apa? Okey, sampai situ je saya nak cerita. Nanti panjang lagi cerita kan. Saya nak cerita apa? Nanti bila kita mati nanti bila kita dalam sakaratul maut nanti kita akan macam tu lah. Kita akan sakaratul maut. Bila kita sakaratul maut, kita akan jadi macam tu. Allah perlihatkan apa yang telah kita lakukan selama ni. Dan Allah akan perlihatkan apa yang kita telah lakukan selama ni. Dan juga Allah akan perlihatkan apa yang bakal kita dapat. Apa yang bakal kita dapat. Lepas daripada kematian kita. Lepas daripada kematian kita. Kan? Yang tu kita kena beriman tu. Pasal apa? Hari ni kita boleh cerita lah. Nanti aku nak mati husnul khotimah, nak bersyahadah, kita boleh cerita. Tapi hakikatnya semua benda itu berlaku dengan izin Allah belaka. Dengan izin Allah belaka. Jadi macam mana? Macam mana kita kena doa lah. Usahakan untuk jadi husnul khotimah dengan ibadah kita. Jangan lupa betulkan akidah kita dan jangan lupa kita kuatkan pengharapan kita pada Allah Taala. Rujuk pada hadis kita yang telah lepas. And yang saya selalu sebut kita ni khauf dengan rojak tu kena dua-duanya seiring. Khauf dengan rojak tu dua-dua kena seiring. Dia tak boleh pergi salah satu pergi dulu. Tak boleh. Dia kena pergi seiring macam garfu. Khauf tu bila kita bila kita dalam keadaan kita nak buat kita dalam keadaan ketaatan, sentiasa takut pada Allah Taala, takut Allah palingkan hati kita daripada buat benda yang tak elok pula. Okey, Allah berkuasa buat benda tu. Kan? Lepas tu rojak ni bila kita dalam keadaan dalam keadaan kita berbuat dosa kan. Manusia tu tak lari buat dosa, buat kesilapan, apa yang berlaku? Sentiasa harap Allah itu akan ampunkan kita. Tapi janganlah sampai kita main-main, kita kata Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia sayang sangat dekat hamba dia, sampai kita main-mainkan taubat. Ataupun kita menanggung-nanggungkan taubat. Okey. Ada satu lagi cerita. Siapa nak tahu? Angkat tangan. Siapa nak tahu? Okey. Ceritanya patut ni. Ni cerita Syekh Abdul Qadir Jalani. Satu hari Syekh Abdul Qadir dia jalan dekat pasar. Satu malam Syekh Abdul Qadir dia jalan kat pasar. Jadi bila jalan kat pasar dia jumpa pasar kat Basrah tu, dia jumpa orang mabuk kan. Dia jumpa seorang lakinya mabuk. Lalu dia tegur lah gini kau macam mana nak aku hantar ke rumah pak. Dia kata macam tu lah mula-mula. Lepas tu tak apa, aku tahu rumah aku. Cuma aku nak tanyakan kau, aku nak minta izin dekat kau, aku nak tanya 3 soalan je. Soalan ni kita kena sentiasa ingat dalam kehidupan kita. Pertama dia tanya dekat Syekh Abdul Qadir, Syekh, aku nak tanya, Allah ni berkuasa tak untuk untuk jadikan manusia tu baik dan manusia itu buruk? Manusia tu jahat. Syekh Abdul Qadir kata, ya. Okey. Lepas tu Syekh tanya orang yang mabuk tu tanya pula pada Syekh. Wahai Syekh, aku nak tanya lagi soalan yang kedua. Allah mampu tak jadikan aku seorang yang pemabuk ini, seorang yang jahat ini, seorang yang banyak maksiat ini jadi orang yang soleh macam kau? Syekh kata Allah mampu. Lepas tu soalan yang ketiga dia kata, ya Syekh, dalam keadaan mabuk tu dia boleh tanya tu. Ni Allah nak ajar pada kita, Allah nak Allah nak ingatkan Syekh Abdul Qadir dan Allah nak ajar kita melalui cerita dia. Dia kata apa? Yang ketiga ni dia kata orang yang mabuk tu kata dekat Syekh, wahai Syekh, Allah ni mampu tak
jadikan kau orang yang soleh ini kepada orang yang jahat dan buruk banyak maksiat macam aku. Kan? Syekh waktu ketika tu agak-agak Syekh buat apa? Apa yang berlaku pada ketika itu? Siapa tahu? Tersentak seketika. Syekh Abdul Qadir terus nangis. Syekh Abdul Qadir Jilani baru terus nangis sambil dia tak sempat jawab dalam keadaan dia menangis tu dia kata ya Allah sangat mampu. Kan? Allah sangat mampu untuk jadikan orang yang soleh itu apa nama toleh. Bila-bila masa je. Sebab tu kita kan, guru saya pesan antara soalan, antara amalan yang ditinggalkan kepada kami ialah dia kata, lepas daripada kita baca dekat masa tahiyat akhir tu kan kita lepas tahiyat akhir ada hadis yang kita dah pernah belajar sebelum ni, kita baca Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masjid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masjid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Itu antara hadis yang Nabi ajar. Lepas tu guru saya kata apa? Antara lagi yang kita boleh tambah lagi dalam riwayat-riwayat yang lain, antara lagi kita minta lah pada Allah Taala supaya apa? Minta pada Allah Taala supaya Allah ni tidak membolak-balikkan hati kita. Antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa taatika. Apa lagi guru saya ajar pada saya, jangan lupalah doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Macam tu. Sebelum daripada waktu tahiyat akhir, lepas daripada tasyahud akhir tu, banyakkan doa-doa waktu macam tu. Sebab tu kita kita belajar, kita makin belajar solat ni bukan apa tau, kita nak mempercantikkan, memperelokkan solat kita. Supaya apa? Supaya jadi macam ni ya. Supaya apa? Kita menumbuhkan rasa apa? Rasa mahabbah, pengharap kecintaan kita pada Allah Taala. Lepas tu rojak kita pada Allah Taala, khauf kita pada Allah Taala. Itu tujuan dia. Lagi-lagi kita orang pelajar setamat, kita tahu sikit-sikit makna tu kan. Takkan kita tak tahu makna langsung kan. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika, atas agama engkau, wa taatika, dan ketaatan kepada engkau. Takkan kita tak tahu sikit kan. Sambil-sambil semayang tu kita tafakkur amalan kita. Tu sikit lah kan. So ada 2-3 cerita kat situ. So kita teruskan. Hati al-murad bil tarkib al-atiyah. Hati datangkan al-murad, maksud bitarkib dengan susunan al-atiyah yang berikut. Hadaratul mauta. Saya terjemah tadi, sakratul maut. Sa'atul wafati, saat ketika nak mati. Saat ketika nak mati. Saat yang paling besar sekali ketika nak mati ialah sakratul maut. Mabuk nak mati. Sakra tu mabuk. Al-mauta, mati. Sakratul mauti. Apa nama? Dengan mabuk nak mati. Tu yang kata, yang meracau-racau je kita kata orang ada, kita tengok orang yang nak mati ni dia meracau-racau tu bukan pasal apa? Pasal Allah memperlihatkan kembali apa yang dia dah buat sebelum ini. Saya dah tak nak cerita dah tu. Amamahu, di hadapannya. Ma yastakbiluhu, apa yang akan dia hadapi ba'dal mauti, selepas daripada kematian. Apa yastakbilhu, dia akan dapati ataupun dia akan hadapi ba'da, selepas al-mauti, kematian. Bayin, terangkan al-mauqi'ul i'rab, tempat-tempat i'rab lil kalimatil al-atiyah, bagi kalimah yang berikut. Man, sesiapa. Man tu kat situ masuk dalam ni saya terjemah man, sesiapa. Man tu adalah man asyartiyah. Huruf syarat lah. Jadi bila kata ada huruf syarat, mesti ada jawab syarat. Dan kalau kata kat situ man, man ahabba liqa'illahi, jawapan dia apa? Jawapan dia ahabbullahu liqa'ahu, maka Allah suka untuk berjumpa dengan dia. Ni kat situ ada maka, walaupun tak ada huruf syarat. Walaupun tak ada huruf jawab syarat kat situ, fa kan. Biasa kita jawab dengan fa lah. Tapi jangan bila kita jumpa man,
Mesti kita akan ada takdir jawab syarat dia. So kita akan cari kat situ. Tengok. Dia kata liqa'illah. Yang kedua kata liqa'illah. Bertemu dengan Allah. Maka dia kata masdar mudhafun lil maf'uli. Dia adalah masdar. Mana yang masdar? Liqa' tu Liqa' tu masdar. Masdar mudhaf lil maf'ul. Dia adalah sandaran kepada maf'ul. Mana maf'ul dia? Allah tu. Maf'ulum lumbih. Dia masdar yang disandarkan kepada maf'ul. Siapa dia? Allah. Liqa'ahu. Dia baca liqa'ahu. Fa'il apa nama? Fa'il silap saya. Allah tu bukan maf'ul. Allah tu fa'il. Liqa' Allah bertemu dengan Allah. Allah tu fa'il. Liqa'ahu tu tu kan hamzah tu baris atas kan. Hamzah tu menunjukkan maf'ul dia. Maf'ul dia yang mana satu? Maf'ul lumbih dia tu. Tu ha tu. Maf'ulum lumbih dia. Mudhafun ilaihi au lil fa'il. Dia mudhaf dia jadi mudhafun lahu ataupun lil fa'il. Ataupun bagi fa'il ataupun dia mudhaf kepada fa'il. Fa'il dia siapa? Hu tu kembali kepada Allah. Hu tu kembali kepada Allah. Okey. Limadha? Kenapa? Azhara. Muncul. Menzahirkan. Limadha? Kenapa? Azhara menzahirkan lafzul jalalah. Lafaz Allah Ta'ala itu. Fi qawlihi. Pada sabdaan Nabi. Ahabballahu liqa'ahu. Ahabballahu liqa'ahu. Wa qawlu karihallahu liqa'ahu. Kenapa dikeluarkan, dizahirkan fa'il dekat situ? Kalau ikutkan tak payah pun zahirkan fa'il tu. Pasal apa? Pasal dah sebut dah. Pasal dah sebut kat depan tu liqa' Allah. Dah sebutkan depan tu liqa' Allah. Kenapa nak sebut lagi? Ahabballahu liqa'ahu. Allah tu nak sebut lagi sekali Allah tu. Dia kata apa? Tafkhiman, membesarkan. Wa ta'ziman, dan mengagungkan. Wa talazzuzan, dan memberi perasaan lazat. Dan memberi perasaan lazat. Bizikrihi, dengan menyebutnya Allah Ta'ala. Dengan menyebut Allah Ta'ala. Ni. Nak cerita kat situ. Kan? Kalau orang tu dia ada perasaan cinta pada Allah Ta'ala, apa yang berlaku? Dia akan rasa sedap lah. Kalau orang tu dia tak ada tak ada cinta ke Allah Ta'ala, apa yang berlaku? Dia akan rasa dia tu hina sangat lah. Dia akan rasa dia kecil. Itu yang dia rasa dia hilang pengharapan dia pada Allah Ta'ala tu. Okey. Uzkur. Sebutkan. Saya tak pasti ni dah rakam belum. Tengah rakam kah? Okey, tengah rakam. Okey. Tak apa. Okey. Uzkur salasatan. Sebutkan 3. Min ma'ani. Daripada makna-makna kalimah liqa'ahu. Kalimah liqa'. Antara makna yang kita boleh terjemahkan dalam perkataan liqa' tu ialah ru'yah. Bertemu. Melihat. Al-ba'su. Bangkit. Al-mautu. Mati. So maksudnya kalau kita nak terjemah, boleh tak kita terjemah ni? Man ahabba liqa Allah. Sesiapa yang suka untuk liqa kat situ melihat Allah. Ataupun kita kata barang siapa yang suka untuk dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Ataupun barang siapa yang suka untuk dimatikan oleh Allah Ta'ala. Macam itulah. Jadi sebab apa? Sebab hakikatnya semua ru'yah, ba'su, bangkit ni kan, dengan mati ni semuanya kembali hakikatnya apa? Hakikatnya semuanya untuk bertemu Allah Ta'ala. Kan? Hakikatnya ialah untuk bertemu Allah Ta'ala. Itu je. Okey.
Hati murad, datangkan al-murad, makna, maksud, bukan makna maksud hati, datangkan al-murad, maksud, bitarkib, dengan susunan al-atiyah, yang berikut. Ini yang kedua. Tadi perkataan tadi dah ada kat atas tu. Ini perkataan yang kedua. Man ahabba, sesiapa yang suka, cinta. Siapa yang suka, boleh terjemah lagi, siapa yang suka, siapa nak melihat, siapa nak dibangkitkan, siapa yang nak mati. Kan? Min asaril akhirati, sebahagian ataupun dari asari, kesan-kesan al-akhirah, hari akhirat, alal dunya, atas dunia. Apa dia? Wala tahabbu, tula, dan tidak yuhibbu, suka, tula, berlama-lama, tula, berlama-lama, al-qiyamu, berada, al-qiyamu, berada, fiha, padanya. Nya siapa? Nya dunia. Nya tu kembali pada siapa? Nya tu kembali pada dunia. Letaklah hampa tulis ke, hampa nak buat anak-anak ke, pandailah. Nya tu kembali pada dunia. Lakinnahu, tetapi nya tu kembali pada siapa? Tetapi dia, nya tu kembali siapa tu? Dia, dia tu siapa? Man tu lah. Tetapi dia tu siapa? Dia tu man. Yasta'adda, bersedia. Yasta'idda, bersedia. Lil irtihali, berpindah. Lil irtihali, berpindah. Anha, daripada nya. Nya siapa? Nya dunia. Nya ke siapa? Nya dunia. Okey. Dapat Ke laju sangat? Okey, insyaAllah. Okey. Seterusnya, ahabballahu liqa'ahu. Apa maksud ahabballahu liqa'ahu? Aradallah, Allah hendak al-khaira, kebaikan, li'abdihi, kepada hambanya, li'abdihi, kepada hambanya, wa in'amhi, dan nak beri nikmat, wa in'amhi, dan nak beri nikmat, alaihi, atasnya. Nya tu siapa? Nya tu kembali pada abdihi, abdun. Okey. Itu sikit lah. Seterusnya kita tengok hati, datangkan al-murad, maksud, bitarkib, dengan susunan al-atiyah, yang berikut. Wa man kariha liqa Allah. Ni tarkibnya ketiga lah ni. Tarkibnya ketiga dia kata wa man kariha liqa Allah, ai man asara dunya, siapa yang meletakkan dunia. Boleh juga terjemah asar tu letak. Siapa yang letakkan dunia, alal akhirah, atas akhirat, melebihi akhirat. Alal akhirah, melebihi akhirat. Wa yuhibbat taula, dan suka. Wa yuhibba, dan suka, taula, berlama-lama. Al-qiyamu fiha, berada, fiha, padanya, nya dunia, nya dunia. Wala yasta'adda, dan tidak bersedia, lil irtihalu anha, berpindah daripadanya, nya dunia. Okey. Ni ayat ni, kalau siapa tengok betul-betul, ayat atas dengan ayat bawah ni sama je. Cuma dia beza, beza lawan dengan, beza lawan lah. Kalau tak ada lah, tambah lah. Kan? Kalau akhirat tu kat depan, dia lawan, dia letak kat belakang. Lebih kurang macam tu lah. Sebab tu hafal satu, kalau kita nak jenis menghafal lah. Sebab tu kena faham apa yang kita tulis. Hafal satu, tapi boleh tulis dua kali ataupun tiga kali. Okay. Karihallah, Allah benci. Liqa'ahu, bertemu dengan dia. Okey, aradallah, Allah kendaki, al-azabu, akan al-iqabu, akan balasan buruk. Al-iqab ni balasan buruk.
Liibadi, kepada hamba-Nya. Liibadi, kepada hamba-Nya. Allah wa iyyazubillah. Kan? Saya nak cerita, saya nak cerita sikit tapi ada lagi 9 minit. Nak dengar cerita? Siapa nak dengar cerita? Okey. Ni saya saya dengar cerita satu ceramah daripada Ustaz Muhaizat kan. Siapa kenal Ustaz Muhaizat boleh tengoklah lepas ni search dekat internet kan. Ustaz Muhaizat dia kata dia cerita dekat akhirat nanti kan. Bila manusia semua dah masuk ke dalam syurga, manusia yang terakhir juga, yang diazab Allah juga dah masuk syurga kan. Allah tanya pada penghuni syurga, Allah tanya, wahai hamba-hambaku, apa lagi yang tak cukup nikmat yang kamu yang ada kat dalam syurga ni. Maka penduduk syurga pun katalah, ya Allah, ni dah lebih daripada apa yang kami buat dekat dunia kan. Bayangkanlah kita dekat dunia ni berapa lama je kita ibadahnya pun kan. Kalau kita umur kita ni, kalau kita umur 60 tahun, 40 tahun dah tidur je. 40 tahun dah tidur je kan. 40 tahun kita dah tolak kat tidur, tolak dah kita nyembang, tolak kita makan apa semua, tak ingat pun Allah. Kan, tak ibadah pun pada Allah. Yang ibadah betul-betulnya 20 tahun je. Kan, sebab tu rezeki kita ialah Allah berikan kita Lailatul Qadar. Kan. Jadi bila jadi macam tu penghuni syurga kata, ya Allah, tak ada ya Allah. Ni dah terlebih, yang kau bagi ni dah lebih. Dah lebih daripada apa yang kami buat dekat dunia. Lepas tu Allah tanya lagi, wahai hamba-hambaku, hari ni aku nak bagi hadiah pula. Tanya pula, dijawab pula ahli syurga, ya Allah, yang kau bagi ni dah terlebih banyak, lepas tu kau nak bagi lagi hadiah. Lepas tu apa dia Allah? Dalam keadaan macam tu pun nak tanya juga, apa dia kau nak bagi Allah kan? Hari ni Allah jawab kan, Allah jawab, hari ni aku nak tunjukkan hakikat diri aku kan. Jangan tanyalah macam mana kita akan lihat Allah nanti. Kalau ahli sunnah wal jamaah dia berpegang apa? Dia berpegang bahawasanya kita akan dapat lihat Allah dekat syurga. Tapi bukan bermaksud Allah tu ada dekat dalam syurga. Kan? Bukannya maksud Allah tu ada dekat dalam syurga. Tapi maksudnya Allah tu akan memperlihatkan diri dia pada kita. Macam mana Allahu a'lam. Sebab Allah tu tak ada kaifiat. Kan? Allah tu tak ada kaifiat. Dia tidak sama dengan makhluk. Kan? Supaya macam kita lah. Macam mana kita lihat Chelsea lawan Manchester kan. Ada ke orang pergi tengok bola, dia tengok depan-depan. Kan? Kalau kita memang kat stadium tu tak ada masalah. Ni orang Malaysia, duduk dekat Malaysia, pukul 3, pukul 4 tengok bola dekat orang main bola dekat dalam TV, betul tak? Kan? Soalannya yang main tu dekat dalam TV tu ke dekat tempat dia? Betul tak? So kalau siapa yang dapat tangkap ni macam tu lah Allah. Allah nak bayangkan, Allah nak nampakkan diri dia pada penghuni syurga macam mana Allah Alam lah, kita pun tak tahu. Yang kata ulama, ambil ayat ulama macam ni. Macam mimpi je. Nampak macam real. Macam nampak reality. Siap boleh pegang. Tapi tempat tapi bila secara reality ni tak ada. Kan? Macam tu lah, macam mimpi. Allahu a'lam. Yakinlah kita akan dapat lihat Allah Ta'ala. Lepas tu kata Ustaz Muhaizat lagi, Allah dekat dalam syurga, orang yang dapat lihat Allah ni, dia bergantung pada amalan masing-masing. Adanya sekali seumur hidup dia dekat dalam syurga tu, sekali je tengok. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang sepanjang masa. Yang sepanjang masa ni Nabi kita lah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saja yang dapat lihat sepanjang masa. Yang tu satu-satunya manusia yang dapat lihat Allah sepanjang masa. Allahu a'lam. Saya nak cerita kat situ kan, liqa Allah. Sebab apa? Allah ni adalah sumber, Allah ni adalah pencipta keindahan. Allah ni adalah pencipta nikmat. Jadi bila kata dia tu adalah pencipta,
kepada kenikmatan dan pencipta kepada keindahan, agak-agak dia tu macam mana? Agak-agak Allah tu macam mana? Tak terfikir dia akal macam mana? Tak terasa dia perasaan macam mana? Ini namanya kesedapan dalam jiwa. Benda tu kita tak boleh nak cerita pun. Sebab tu wali-wali Allah ni dia cerita bila dia cakap apa tentang kemanisan iman, tak masuk akal dia orang punya cerita. Kan? Tak masuk akal dia orang punya cerita. Dia orang punya sembang tu kita tak boleh pergi. Kan? Sebab apa? Dia rasa macam tu lah dia rasa. Tapi yang kita ni yang tak pernah rasa ni, kita nak bikin akal. Tak boleh. Tak mampu fikir akal. Allahuakbar. Sebab tu kita kena ada usaha lah untuk dapatkan halawatul iman sekurang-kurangnya. Halawatul iman sekurang-kurangnya. Allahuakbar. Lepas tu terus kita habiskan. Okey. Jadi dia sebut kat situ 5 kenapa. 5 kenapa la yadkhulu tidak masuk hadzal hadis ini fi nahyi pada larangan an tamannil mauta daripada berharap kepada kematian, meminta-minta kematian. Dia kata apa? Anna, bahawasanya mahabbatu, suka ataupun cinta, liqa illahi ta'ala, jumpa Allah Ta'ala, la tadkhulu, tak masuk, fi nahyi, pada larangan, an tamanni, daripada bercita-cita, al mauti, akan kematian. Li'annaha, garis tak sini. Garing tak sini. Tadi tu mukadimah ijabah je. Li'annaha, kerana mumkinatun, benda itu mungkin, boleh. Benda itu mungkin dalam kurungan boleh. Berserta adamu, tiada, tamniyatu, bercita-cita, an-nahyi, daripada melarang, mahmulun, boleh diandaikan, alal halin, atas keadaan, atas keadaan, al-hayatu, kehidupan, al-mustamirratin, yang berterusan. Maksudnya apa? Hanya kita bercita-cita tu lah. Kita tanya, apa cita-cita terbesar awak? Cita-cita terbesar saya ialah nak mati dalam husnul khatimah. Kan? Bercita-cita tak tu? Cita-cita lah tu. Kan? Apa lagi husnul khatimah tu macam mana? Macam saya pinjam lah cita-cita orang. Saya pinjam cita-cita orang. Saya kata apa? Kata guru saya, dia nak mati dalam keadaan dia itu sedang puasa, sedang mengajar, dalam keadaan dia puasa tu sedang mengajar pula, mengajar agama Allah, sedang sebar agama Allah, dan dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia ni sebut la ilaha illallah. Dalam keadaan dia sebut la ilaha illallah. Ni kata guru saya. Saya pinjam dia punya cita-cita. Cita-cita nak mati tu. Macam tu lah. Saya nak macam tu lah. Kan? Ada orang dia nak bercita-cita nak mati dalam sujud. Silakan. Ada orang nak bercita-cita mati ketika sedang buat amalan. Silakan. Tawaf ke haji ke, silakan. Pasal apa? Senang dia nak dikuburkan di Baqi'. Kan? Bagus. Pasal apa? Kita tak pergi jauh. Bila dekat padang mahsyar nanti, kita tak jauh sangat berjalan. Kita tak jauh sangat berjalan. Kan? Allahuakbar, tu cerita lah. Tu cerita. So, macam tu, bercita-cita macam tu, tak ada masalah. Yang cita-citanya mati ni pasal apa? Pasal dah nak bercita-cita mati ni pasal dah putus asa daripada rahmat Allah. Yang sakit. Dah lah susah, sakit pula. Kan? Baiklah aku mati je. Kan? Cepat, ya Allah, kau ambil lah nyawa aku. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Lepas tu, kat sini ni, kalau antum perasan kat sini ni, dia ada amma. Antum letaklah buat notanya lain. Kalau antum buat nota nanti, letak kat bawah. Okey. Amma inda. Adapun ketika. Ihtidaru. Ketika datangnya kematian. Wal mu'ayanatihi. Dan pertolongan. Fala tadkhulu. Masa tak masuk. Tahta, atas. Nahyi, larangan.
Bal, bahkan ia merupakan al-mustahabbatun. Dituntut. Benda itu dituntut. Dan yang terakhir, bain isnaini ma yurshidu ilaihil hadis. Disebutkan itu, antum boleh baca sendiri. Dan kita tengok kat bawah tu. Bayin isnaini min a'malil lati. Terangkan. Isnaini, dua. Min a'mali, daripada amalan-amalan. Allati, yang tadullu, menunjukkan ala atas mahabbah, kecintaan, liqa'illah, jumpa dengan Allah. Kat sini dia ada bagi 3. Isarul akhirah, mengutamakan al-akhirah, akhirat, ala atas dunia, melebihi dunia. Kita tahulah, kita lebih tahu. Kita ni lebihkan akhirat ataupun dunia. Wala yuhibba, dan tidak suka. Tula, berlama-lama, berpanjang-panjang. Al-qiyamu, berada. Fiha, padanya. Nya tu boleh terjemah tu adalah ad-dunya. Fi dunya. Okey. Yang ketiga, yasta'idda, bersedia. Li'irtihali, berpindah. Anha, darinya. Nya dunia. Kan? Dunia. Macam mana bersedia? Bersedia dengan amal lah. Antara lagi syarat nak diterima amal apa? Akidah yang sahihah. Pegang akidah Allah tu ada atas arasy, mampu. Maksudnya kita dah menjisimkan Allah Ta'ala. Kita dah samakan Allah dengan makhluk. Jadilah akidah kita tu rosak, salah. Okay, Allahu'alam. Ada soalan lain? Tanya lain lah. Boleh call ke apa ke, insyaAllah. Okay. Saya rasa cukup sampai situ. Waktu dah terlebih 3 minit. Lepas ni waktu siapa? Insya. Insya. Nanti saya nak minta maaf dengan Ustaz. Ustazah lah. Ustazah siapa? Ustazah Ain. Okey, nanti nak minta izin. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Sebelum tu, tangkap gambar dulu. Kehadiran. Okey, tangkap. Cepat. Buka video. Hari tu lupa dah tangkap ni ambil kehadiran. Okey. 1. Okey, Amir lagi. Oh, Nazira. Pun nampak muka Nazira. Dah lama tak nampak muka Nazira. Nazira, cepat buka ni. Okey. Ajak. Cantik belakang. Okey, 1. Okey, jangan nampakkan hidung. Bukan nak, jangan bagi nampak hidung je. Bagi muka penuh. Okey, 1. Okey. 1, 2, 3. Okey, barakallahu fikum, insya-Allah. Kita jumpa pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Apa? Ustaz. Apa? Syukran Ustaz.